Kerajaan negeri meluluskan dua kawasan di Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Tawau sebagai tanah rizab tapak perkampungan baru yang sah didiami penduduk. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, kelulusan itu atas inisiatif dan keprihatinan kerajaan negeri kepada rakyat di negeri ini. Katanya kerajaan negeri bersetuju memberikan geran tanah kepada penduduk kampung Tanjung Batu Laut dan kampung budaya Pasir Putih. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis rumah terbuka Aidilfitri Sabah Softwoods Berhad dan penyerahan geran tanah hari ini. Seluas 2.101 hektar tanah diluluskan sebagai tanah rizab perkampungan bagi kampung Tanjung Batu Laut, manakala 37.73 hektar di kampung budaya Pasir Putih. Kampung Tanjung Batu Laut wujud sejak 1940 dengan jumlah penduduknya kini seramai 4,526 orang. Sementara itu, Haji J bersyukur kerana Malaysia sudah terlepas daripada fasa pandemik yang membolehkan majlis-majlis bersemuka diadakan semula. Sementara itu, PAS Sabah masih beranggapan sebagai sebahagian daripada gabungan rakyat Sabah meskipun parti itu tidak berada dalam gabungan berkenaan selepas ia didaftarkan secara rasmi pada Mac lalu. Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, kedudukan itu berdasarkan perjanjian persefahaman MOU yang ditandatangani bersama GRS pada Januari tahun lalu. Katanya MOU itu dijadikan sebagai pegangan dalam kerjasama PAS Sabah dengan gabungan berkenaan sehingga ke hari ini selain menyatakan akan terus menyokong kerajaan GRS Barisan Nasional. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai kedudukan PAS dalam GRS selepas gabungan itu secara rasminya dibentuk bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Parti Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Maju Sabah, manakala BN kekal sebagai rakan sekutu GRS. Terbaru, GRS turut menerima Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu sebagai anggota komponen baharunya. Mengulas lanjut, Ali Akbar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri dilantik berkata, walaupun belum ada pertemuan rasmi dengan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor yang juga pengerusi GRS, namun PAS Sabah meletakkan MOU itu sebagai asas dalam kerjasama dengan gabungan terbabit. Sementara itu, diminta mengulas lanjut hubungan kerjasama PAS di peringkat nasional dengan UMNO, beliau menolak dakwaan bahawa kerjasama menerusi muafakat nasional sudah berakhir. Berita seterusnya, kerja pembinaan laluan lencongan di kilometer 19.2 Jalan Kiulu Ranau yang ditutup akibat jalan runtuh akan dilaksanakan mulai esok. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Johnston Bangkuai berkata Jabatan Kerja Raya akan membina laluan lencongan itu bagi memulihkan pergerakan lalu lintas. Dalam tinjauan berkenaan, beliau diberi taklimat oleh Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri, Datuk Insinyur Ali Ahmad Hamid mengenai kerja-kerja pembaikan. Turut hadir Jutera JKR Tuaran, Farini Awang. Johnston yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kiulu berkata pihaknya mengambil langkah segera melaporkan kejadian jalan runtuh itu kepada Pengarah JKR dan Jurutera Daerah sebaik sahaja menerima maklumat mengenainya. Sementara itu, Ali Ahmad berkata, sebagai alternatif, pengguna jalan raya boleh menggunakan Jalan Tamparuli Ranau dan Jalan Pahu Sinulihan tidak berturap untuk sementara waktu sehingga laluan lencongan siap dibina. Pada 13 Mei lalu, tanah runtuh kecil dilaporkan berlaku di tebing jalan Pukak Pahu Nulu akibat hujan yang berterusan. Kejadian itu menyebabkan satu arah laluan ditutup bagi tujuan keselamatan sebelum satu lagi tanah runtuh dilaporkan berlaku di lokasi yang sama semalam menyebabkan pihak JKR menutup kedua-dua arah laluan berkenaan. Manakala seorang pegawai kanan sebuah jabatan kerajaan negeri dan seorang lagi pesara kerajaan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas dipercayai meminta dan menerima rasuah berjumlah RM700,000. Wang berkenaan diperoleh daripada sebuah syarikat kilang sawit sebagai balasan untuk melindungi aktiviti pemalsuan pengisytiharan cukai jualan minyak sawit mentah setiap bulan kepada Kementerian Kewangan Sabah. Menurut sumber, tindakan kedua-dua suspek menyebabkan kerugian jutaan ringgit kepada kerajaan negeri Sabah. Katanya kedua-dua suspek ditahan kira-kira jam 11 pagi tadi ketika hadir di pejabat SPRM Sabah. Sementara itu, Pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunaniti ketika dihubungi mengesahkan tangkapan berkenaan. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 17(e) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.
Seterusnya, bekas Ketua Polis Daerah Tuaran Superintenden Muhammad Hamizi Halim dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Daerah Sandakan berkuat kuasa hari ini. Pelantikan beliau bagi menggantikan pemangku jawatan berkenaan yang disandang Deputy Superintenden Daniel Desmond Benjamin selepas kenaikan pangkat penyandang sebelumnya yang juga Ketua Polis Sandakan ketika ini Assistant Commissioner Abdul Fuad Abdul Malik. Penyerahan serah terima tugas itu berlangsung di Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan dengan disaksikan sendiri Abdul Fuad. Abdul Fuad berkata kerjasama yang padu dalam memacu momentum gerak kerja berpasukan adalah sangat penting. Katanya itu adalah antara fokus utama Timbalan Ketua Polis Daerah Sandakan yang baru selain dari tugasan hakiki. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.